KPM. Tindakan seorang pelajar berusia 17 tahun untuk keluar bersama remaja lelaki yang dikenali hanya melalui aplikasi WhatsApp akhirnya mengundang padah apabila dia mendakwa dirogol beberapa kali sehingga hamil. Kes pembuangan bayi di negara ini disifatkan isu yang serius dan perlu segera ditangani. Statistik oleh Polis Diraja Malaysia PDRM mendapati sebanyak 577 kes pembuangan bayi direkodkan bagi tahun 2014 hingga 2018. Puncanya kehamilan luar nikah dan kehamilan remaja. Didik TV KPM. Halo? Alah, nantilah. Nanti kan kita boleh jumpa lagi. Kita dating lah nanti. Saya ada live ni. Nanti awak call balik ya. Alah, awak sabar sikit. Lepas PKP nanti kita dating lagi. Kita chatting dulu tau. Kita video call ke kan? Nanti kita jumpa. Bye-bye. Okey, waktu ni lah nak call pula. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Alright, anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman dalam Teroka Didik TV KPM. Hari ini kita nak cerita satu topik yang cukup menarik. Anda mesti nak tahu topik apa kan? Tapi sebelum tu, saya nak perkenalkan guru kita pada hari ini, Ustaz Mahmud. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Aiman sihat? Sihat, Alhamdulillah Ustaz. Tadi ada pula kekasih saya call, Ustaz. Waktu-waktu ni lah je nak kacau saya. Kekasih gelap ke kekasih terang? Itulah Ustaz. Nampak macam terang Ustaz. Okey, baik Ustaz. Tapi dia ada kaitan dengan topik kita pada hari ini Ustaz. Hari ini topik kita apa Ustaz ya? Hari ini topik kita satu topik yang semua orang risau. Serius. Melibatkan jenayah, melibatkan maruah. Dan hari ini tajuk kita adalah jom tengok. Wow. Kewajipan menjaga kehormatan diri. Kewajipan menjaga kehormatan diri. Okey. Tua, muda, miskin, kaya, lelaki dan perempuan tak lari daripada ni untuk dijaga. Tapi kekasih saya tadi dia ajak dating Ustaz. Boleh ke begitu? Itu nanti kita cerita tentang. Kita cerita lepas ni di hujung. Tapi nanti. sebelum tu Ustaz, tu apa kata kita kenakan cecair pembasmi kuman dulu Ustaz? Jom. Kita buat SOP terlebih dahulu. Sebelum kita memulakan kelas kita pada hari ini. Yalah Ustaz, saya pernah dengar dalam satu lagu ni dia kata apa? Jangan pandang-pandang, duduk renggang-renggang, bertambah sayang. iman. Bertambah iman. Biar malu-malu, biar segan-segan, kerana malu itu perisai orang beriman. Lagu dia lebih kurang macam tu Ustaz. Itu Ultimate dan Anna Rafali. Okey Ustaz. Right. Jadi kita nak pelajari pada hari ini, kita nak teroka berkaitan dengan topik kewajipan menjaga kehormatan diri. Sebab setiap orang ni Ustaz, semua berharga, betul Ustaz? Betul. Tak kira lelaki, perempuan, semua orang ada berharga. harga diri. Ada harga diri masing-masing. Tak bolehlah murah-murah. Betul. Orang nak bawa ke sana, nak usung ke sini, nak pegang sikit boleh Ustaz? Tak boleh? Tak boleh, pegang-pegang macam tu tak boleh. Betul. Ustaz. Ya. Nak masuk kelas? Ada murid kita nak join kelas kita. Baik. Kita nak jemput mereka bersama dengan kita. Dah bersedia ke belum? Jom masuk ke dalam kelas. Okey. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum.
Okey, baik. Kita nak berkenalan dengan mereka terlebih dahulu, Ustaz. Okey. Baik. Kita nak bersama yang pertama dengan siapa, Ustaz? Okay, kita persilakan lelaki dulu. Mana-mana. Silakan perkenalkan diri. Okey, sebab Farid bersongkok, kita nak minta Farid dulu. Farid dulu. Macam ketua kampung. Silakan Farid. Ketua Pemuda. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Raja Fahrin bin Raja Muhammad Farid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 27 Shah Alam, Selangor. Fahrin. Raja Patutlah Fahrin. macam Fahrin Ahmad je. Itulah. Okey, seterusnya kita bersama dengan Dia Sofia, boleh Ustaz? Boleh, silakan. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Kamila binti Nur Hisham daripada SMK Seksyen 27. Okey, seterusnya kita nak persilakan Nur Amani. Boleh sebutkan nama anda dan juga cita-cita anda. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Amani binti Muhammad Zahir dari dari sekolah SMK Seksyen 27 Shah Alam. Cita-cita saya nak jadi doktor mata. Doktor mata. Ustaz, aduh, masuk abuk lah pula Ustaz. Masuk abuk. Awak boleh tolong cek ke tak? Baik, seterusnya. Siapa lagi Ustaz? Kita nak persilakan. Halil, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Halil Razwi bin Muhammad Mursyidi dan saya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 27. Okey. Khalil nak jadi apa Khalil? Cita-cita? InsyaAllah saya nak jadi doktor kardiologis. Dah boleh buka hospital ni Ustaz? Ini semua tadi mata. Tadi kardiologi. Seterusnya Ustaz? Terusnya Imtiaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imtiaz binti Izani dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 27. Okey. Cita-cita jadi apa ni? Saintis. Tadi doktor, ni saintis. Lagi hebat. Seterusnya kita nak persilakan yang terakhir, silakan. Siapa? Nurin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nurin Fakihah binti Muhammad Fazli dari SMK Seksyen 27 Shah Alam. Okey, ni cita-cita jadi apa ni? Saya nak jadi psikiatris. Wow. Ini hebat ni cikgu. Tak ada yang nak jadi suri rumah kan? Suri rumah. Nurin nak tanyalah Nurin. Ya, saya. Nurin nak tanya boleh? Ya, saya. Nurin, tiba-tiba kalau ada orang datang dekat awak, tiba-tiba dia nak tarik tudung awak. Boleh ke tak boleh? Tudung-tudung jangan main. Itu kita nak. Tudung-tudung jangan main. Nanti saya buka silat nanti. Macam tu. Okey, baik Ustaz. Maknanya murid-murid kita ni dah boleh dapat sikit-sikit dah apa yang kita nak pelajari. Betul. Mungkin Ustaz boleh terang dengan lebih lanjut. Apakah maksud kewajipan menjaga kehormatan diri? Silakan Ustaz. Baik. Kalau tengok kepada pesanan Nurin tadi, ini orang lelaki kena tahu. Ya, perempuan bab tudung jangan main-main. Main. Dah pakai jangan main-main. Belum pakai pun jangan main-main. Sebagai contoh, Aiman kalau kat rumah isteri dah iron tudung, jangan letak apa-apa atas. Atau jangan ada apa-apa di bawah tudung tu. Betul. Ya, dibimbangi berlaku mood yang tidak baik. Itulah gurau-gurau orang kita berkenaan dengan tudung. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar, ibu bapa, tajuk hari inilah tajuk yang sangat membimbangkan bagi diri saya, bagi Aiman dan semua orang. Cerita tentang maruah, cerita tentang harga diri yang mana semua orang wajib menjaganya. Baik, kita nak tanya dengan Halil. Halil, pernah tak Halil keluar pergi mana-mana, tiba-tiba ada orang pegang mana-mana lah, bahu ke, mungkin punggung ke, pernah tak Halil? Kalau pengalaman sendiri saya, alhamdulillah setakat ni tak pernah kalau macam orang pegang-pegang. Tapi kalau masa pergi naik LRT ke ataupun guna kemudahan awam, pernah lah orang macam tu ke, tu dululah, sekarang tak ada. Okey, baik. Hari ni Aiman, kita nak cerita tentang satu tajuk yang kita sebut tadi sebagai tajuk yang serius, yang mana hari ini ada orang dia terdedah dengan kesedaran. Contoh keluarganya dah pesan begitu begini. Contoh anak kita yang umur 7 tahun hingga 9 tahun, dia boleh diajar tentang anggota-anggota atau bahagian-bahagian yang boleh disentuh. Cantik.
Cantik Ustaz. Yang tu kita cerita selepas ini boleh? Okey, boleh. Ada bahagian yang kita boleh sentuh. Betul. Contoh macam saya jumpa dengan Ustaz, saya boleh pegang bahu Ustaz. Tapi sebab PKP Ustaz, kita tak boleh sentuh. Tak boleh sentuh. Kita boleh pegang bahu. Murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Oi. Kenapa ni Iman nangis-nangis ni? Saya sedih Ustaz. Sedih kenapa? Sebab kekasih saya ditinggalkan saya. Dia tu lawa Ustaz. Kenapa dia tinggalkan? Dia pakai skirt, lepas tu rambut dia cantik. Tapi dia tinggalkan saya sedih Ustaz. Kenapa dia tinggalkan? Aduh, tak kaya ke? Tak kaya kot. Ke dia cakap dengan Iman, awak terlalu baik bagi saya? Awak terlalu baik bagi saya. Tapi saya sedih Ustaz. Saya ada kekasih yang cantik pakai skirt, rambut pun cantik. Itu jawapannya apa? Jawapannya adalah tu Allah nak ganti yang lain. Tapi kan saya ada pesan ni, cari yang paling menjaga kehormatan. Maknanya kekasih saya tadi, dia tak tutup apa semua tu, dia tak jaga kehormatan ke? Tak apa, biar dia. Kita jangan jaga jodoh orang. Jangan jaga jodoh orang. Jangan jaga jodoh orang. Kita jaga jodoh kita. Jaga jodoh Baik kita. Ustaz, habis tu saya nak cari kekasih macam mana ni Ustaz? Ustaz boleh cerita sikit tak? Apakah ciri-ciri orang yang menjaga kehormatan diri dia Ustaz? Baik. Hari ini kita nak cerita tentang kehormatan, nak jaga kehormatan. Dalam kehormatan ni ada satu, kata ulama, kehormatan ni dia sangkut paut dengan satu lagi perkataan. Nama dia nafsu. Kehormatan nafsu ni dia segeng. Dua-dua kena jaga. Nak jaga nafsu bukan senang. Nabi sebut, Nabi pesan kepada kita, kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa, student, pelajar-pelajar di rumah. Nabi pesan kepada kita satu hadis, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghadul basar. Kemudian wa ahsanu lil farji. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Nabi sebut hadis tu pendek je. Hadis banyak kan, ada pendek, ada sederhana, ada panjang. Pendek ni maksud dia sangat mendalam. Nabi sebut apa? Siapa yang mampu kahwin, kahwinlah. Kerana dia memelihara kehormatan, memelihara kemaluan. Kemudian, tapi duit tak cukup lagi Ustaz? Tapi ada tu. Ada sambungan dia? Ada sambungan lagi. Okay. Kemudian Nabi sebut apa? Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm. Tak mampu puasa. Nabi kata apa? Tak mampu puasa. Fa innahu lahu wija. Wija ni apa? Dia jadi perisai. Aiman dulu ada pengalaman tak? Nak kahwin duit tak ada. Itulah Ustaz, saya dulu yalah biasa, kita ni manusia biasa Ustaz. Kalau orang tak nak berkahwin ni macam tak sempurna. Tak sempurna lah pula kan. Tapi waktu tu duit tak pun ada. Tapi itu cerita pasal maksudnya kehormatan dan nafsu saling berkait rapat. Betul. Dan dia kena ada usaha. Dan hari ini kita nak cerita dengan para pelajar kita, iaitu ada 4 perintah yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, menundukkan pandangan, kemudian memelihara kehormatan, kemudian menutup aurat, yang keempat, bertaubat. Menundukkan pandangan Ustaz. Tapi tengah bawa motor macam mana Ustaz? Okey. Yang hari ini kita ada beberapa kita compilekan, kita gabungkan soalan-soalan netizen popular tentang kehormatan, nafsu, maruah dan harga diri. Baik, kita nak teruskan kepada menundukkan pandangan. Ada tiga poin yang saya nak fokuskan kepada para pelajar, juga penonton di rumah. Yang pertama, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, menundukkan pandangan. Pandangan ni kan selalu lagu lama, dari kerana mata yang mempunyai kuasa, aku tergoda terpedaya. Terpedaya. Semua daripada mata Semua daripada mata. Okey. Jadi hanya dengan mengikuti Allah, antaranya mampu menjadikan mata kita ni, ialah macam kita pergi mana-mana pun, ialah macam-macam dugaan dan ujian. Kalau kita ingat Allah, insya-Allah membantu kita jaga mata. Kemudian segera istighfar jika ternampak perkara yang haram. Haram ni macam-macam lah. Sekarang ni kita lebih fokus kepada lebih aurat lah. Aurat, ternampak aurat, segera alihkan. Astaghfirullahalazim. Jangan pula ikut yang gurau-gurau orang kita ni. Ternampak pandang terus, rezeki katanya. Celik gitu kan. Kenapa kamu ni celik? Nampak rezeki.
Ternampak terlagi-lagi pula. Itu adalah fahaman yang bahaya dan salah. Bahaya. Ya. Kemudian yang ketiga, banyakkan berpuasa yang sebut yang Nabi pesan tadi. Ya. Kemudian seterusnya. Maknanya itu maksud menundukkan pandangan, bukannya jalan tunduk macam tu ya? Tu ada orang nanti ada soalan netizen yang famous tu. Nanti kita tengok. Yang tu bahagian yang ketiga. Baik, kemudian menjaga kehormatan, berpakaian kehendak syarak. Ada orang, ni saya nak tunjuk ni. Dekat sini memang kita ada bahan. Tajuk dia, wahai lelaki pastikan. Kenapa lelaki? Sebab kita nak pesan orang lelaki ni, kita lah suami, ayah, abang, adik. Kita tengok keluarga kita, adakah pakaiannya menutup syarak. Baik, ada satu soalan yang kita rasa mungkin nak kongsi dengan para penonton pagi ini, iaitu ada seorang dulu, ada akak tu tanya pada saya. Akak tu tanya pada saya, Ustaz, adakah tudung ni wajib labuh sampai tutup dada? Saya kata logiknya begitulah. Tapi Ustaz, saya dulu duduk Turki lama. Orang Turki dia tudung singkat tapi dia punya kot dia pakai blazer. Dan menutup bentuk badan. Okey Ustaz, saya pegangkan Ustaz. Okey. Jadi saya tolong pegangkan. Okey, baik. Boleh. Terima kasih Aiman. Yang pertama, ini ada yang biasanya kesalahan biasanya lah. Tapi bukan salah. Maksudnya yang pertama kebiasaan. Okay, nanti kita cerita yang sepatutnya bagaimana. Yang pertama, tudung singkat. So singkat, ya. Bila singkat menampakkan dada. Kemudian lengan terdedah. Ya, dia tak tahu nak tunjuk apa. Ada sapu lotion ke apa ke. Kemudian dia pakai seluar jeans atau seluar yang ketat, menampakkan sebetul-betul bentuk tubuh badan. Kemudian bila tudung singkat menampakkan bentuk dada, kemudian bentuk punggung yang tertonjol, kemudian yang ketiga kaki terdedah. Kaki terdedah ni nak buat macam mana Ustaz? Kena pakai apa Man? Pakai stokin. Kena pakai stokin. Stokin ni apa-apa colour pun boleh. Pink, tak semestinya stokin yang dibawa balik dari Mekah, daripada Mesir tu. Apa-apa colour pun boleh. Sebab saya ada student, dia suka keluar pakai stokin pink. Menarik lah, orang nampak dia jauh. Pink. Okey, baik. Terima kasih Aiman. Ini adalah yang kebiasaan menjadi masalah kepada segelintir masyarakat kita. Tapi trend Ustaz macam ni. Okey, trend. Okay, kita tengok yang trend yang insya-Allah trend yang sebetulnya. Trend. Okey, saya pegangkan Ustaz. Okey, baik. Okey. Kemudian yang kedua lah, sempurnakan aurat anda. Baik. Ada orang tanya, apa sah cerita pasal perempuan je ni kan? Saya nak sebutkan kepada semua para penonton di rumah, lelaki biasanya bab aurat cemerlang. Alhamdulillah. Kenapa Ustaz? Tak tahulah, lelaki ni memang suka ikut guide kot. Tiba kan. Mungkin sebab lelaki auratnya tak adalah banyak sangat. Tak banyak sangat. Itulah sebenarnya. Dia mudah jaga. Sebab itu lelaki biasanya cemerlang. Baik. Okey, ni contohlah Aiman tanya, "Oish, tadi tu trend." Kita ada juga trend yang insya-Allah Allah lebih sayang. Okey. Namanya tudung labuh. Labuh ni bukan semestinya kena sampai lutut. Kan jenuh kita. Ada juga orang yang suka pakai tudung labuh sampai lutut. Ada syarat labuh tu ada Ustaz? Syarat dulu apa ya? Tutup bahagian dada cukup. Tu syarat dia. Tapi kalau labuh jarang pun tak jadi juga. Tak jadi. Labuh dah. Tapi nampak leher. Nampak sanggur rambut pun tak jadi juga. Dia kena labuh dan dia tak transparent. Kan, tak nampak semua. Kemudian lengan tutup. Sekarang ni dah banyak dah blouse-blouse yang mereka facial, pemain industri fashion buat. Dia punya lengan tu sampai boleh masuk ke ibu jari. Jadi solat pun tak payah pakai stongan, armsock macam-macam lah dia orang punya perkataan ni kan. Kemudian seluar labuh. Seluar labuh ni satu. Seluar ni biar dia loose. Dia tak ketat. Longgar. Baik, kemudian yang seterusnya dada tertutup. Ni sekaitan dengan tudung yang labuh tu lah. Kemudian baju labuh bawah pinggang. Ini untuk apa Iman? Ini untuk tutup punggung. Okey Ustaz. Itu bahagian yang penting untuk kita tutup juga Ustaz. Baik. Kemudian kaki tutup pakai stokin lah. Okey, terima kasih Aiman. So inilah benda-benda yang penting. Ada satu kakak ni, dia pernah cerita lah, lama lah ni kisah ni. Mungkin saya berkongsi untuk semua. Dia pernah cerita ada satu warga asing, dia pergi basuh kereta. Pekerja warga asing tu dia cakap, akak punya punggung banyak cantik. Dia cakap dengan suami dia report polis. Tu saya nak sebut, soalannya adakah gangguan seksual ini hanya melibatkan fizikal atau sentuhan semata-mata?
Kita sebut sebagai gangguan, dulu kita sebut sebagai gangguan seksual, sekarang kita sebut sebagai amang seksual. Dalam bahasa kalau kami orang Jawa panggil sexual harassment. Hebat orang Jawa. Kami orang Jawa panggil sexual harassment. Jadi tidak hanya melibatkan sentuhan fizikal, gangguan fizikal, malah melibatkan juga kata-kata. Dia bukan sembarang kata-kata pun tak boleh juga. Betul. Kata-kata juga memberikan impak dalam soal sexual harassment atau amang seksual ni. Kalau ada orang cakap macam tu dekat anak-anak murid kita, Ustaz, apa yang diorang boleh buat? Nanti ada soalan netizen. Cantik. Baik. Nanti kita akan Kemudian kita ada tadi kita dah sebut menjaga tutur kata dari unsur syahwat dan lucah, saya dah sebut tadi. Jangan sebarangan. Baik. Tiba-tiba ada orang kita tak kenal ni. Dah lah kita tak kenal, kita cakap sama dia. Adik manis, sini duduk sini. Pun tak boleh juga. Okey, baik. Kemudian menutup aurat. Ni saya sebut tadi, lelaki biasanya cemerlang pusat hingga lutut. Dia kena ada berkaitan hingga ni. Bukan dan. Pusat dan lutut. Jenuh. Kemudian yang perempuan, seluruh anggota badan kecuali gelangan tangan dan muka. Baik. Ada orang cakap seluruh badan kecuali tapak tangan dan muka. Habis atas? Atas. Jadi kita nak fahamkan semua orang bahawa aurat perempuan ni pergelangan ni boleh. Sehingga pergelangan tangan. Kemudian dan muka. Baik. Ada juga khilaf, kita sebut bawah ni aurat, ada yang sebut tak aurat, ada yang sebut dia termasuk dalam kategori darurat dan sebagainya. Baik. Kemudian bertaubat. Bila kita cerita tentang kehormatan, ada orang pernah tersilap, ada orang pernah buat khilaf, salah dan sebagainya. Apa juga kesalahan yang kita buat? Ada bertaubat. Allah yang pertama menyesal atas dosa yang dilakukan, kemudian berhenti melakukan dosa. Yang ketiga berazam tidak ulangi lagi. Tapi kalau bab ini kalau contoh perkara-perkara yang tak melibatkan jenayah. Tapi kalau jenayah, kita di dunia ni kita ada hukum. Kita ada takzir, kita ada hukuman yang termaktub untuk semua rakyat di negara ini. Okey, Ustaz, kita nak tanya dengan Nur Amani. Amani kalau keluar pergi shopping komplek ke dengan kawan-kawan ke kan, biasanya dalam almari tu ada baju apa yang akan dikenakan untuk nak keluar pergi jalan-jalan lah. Pakai baju macam mana? Biasanya pakai baju yang loose, labuh sampai lutut ke. Okey. Kalau seluar pula macam mana? Seluar kadang-kadang kalau baju labuh sampai lutut, ada yang pakai loose ataupun ada yang pakai slack biasa. Slack biasa. Tapi yang penting tak lekap di kulit lah, Ustaz. Tak membalut lah, dia menutup, bukan membalut. Dan kalau tudung pula? Kalau tudung biasanya pakai, kalau baju tu dia macam nampak sangat bentuk dada, saya akan labuhkan tudung sampai tutup dada. Maknanya kalau pakai baju macam tu pun kira boleh berhias jugalah, boleh melawar jugalah. Betul tak, Amani, kan? Tak semestinya kita nak pakai ketat-ketat baru boleh lawa. Betul tak, Amani? Kita nak tanya. Kita nak tanya dengan dia. Okey, dia. Saya ada satu soalan. Soalan ni saya pernah tanya dengan ramai orang dan ramai orang perempuan, dan kebanyakan ni bagi jawapan yang salah. Baik, soalan saya dia, adakah orang perempuan wajib pakai tudung? Apa, Ustaz? Soalannya, adakah orang perempuan wajib pakai tudung? Okey, kita simpan dulu soalan ni, Ustaz. Biar dia fikir dulu. Biar dia bagi jawapan nanti. Baik, lepas rehat ni kita akan jawab. Jangan ke mana-mana, murid-murid. Kembali semula dalam Troka Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Adakah kau tak mampu untuk menentukan di antara kaca dan permata? Okey, Ustaz. Kita nak berbalik kepada soalan kita sebelum rehat sebentar tadi, Ustaz. Kita tanya siapa tadi? Dia Sofia. Okey, Dia. Boleh jawab soalan tadi tak? Soalan saya tadi, orang perempuan wajib tak pakai tudung? Okey,
sebenarnya perempuan tidak wajib pakai tudung. Kenapa? Sebab perempuan wajib menutup aurat, bukan pakai tudung. Tak kisahlah pakai apa-apa, asalkan tutup aurat, dah okey dah. Bagus Yelah, jawapan Ustaz, dia. kalau tak sempat nak pakai tudung, pakai guni pun boleh, Ustaz. Betul. Tak, saya teringat ada yalah kadang-kadang kita program dengan muslimat kan. Makcik-makcik kita tudung tak payah pakai, tak wajib pakai. Dia orang tengok Betul ke ni? Betul ke orang ni kan. Jadi yalah mungkin hari ni ada orang tak pernah dengar. Tudung tak wajib pakai, yang wajib pakai tutup aurat. Guni tak ada pun, langsir ada. Langsir, besin, tutup boleh besin juga. Boleh juga ya. Yang penting poin dia adalah menutup Tutup aurat. betul. Okay, Baik. Kita nak buka soalan kepada semua pelajar-pelajar. Okay, ada soalan. Baik. Siapa nak mula dulu? Angkat tangan. Soalan-soalan panas ni, Ustaz. Soalan-soalan panas. Okey, Raja ada silakan. soalan. Paling laju dia ni. Okey, sila Raja. Okey Ustaz, saya ada soalan. Saya ni baru berumur 15 tahun, tingkatan 3 lah. Tapi saya rasa macam saya ada perasaan suka terhadap kawan perempuan sekelas saya. Ewah. Jadi macam mana saya nak uruskan hati saya? Masya Allah. Boleh macam Maklo lah, muka smart, badan pun sado. Siapa tak ada? Muka macam Fahrin Ahmad. Tapi masalahnya, Ustaz, nak urus hati. Baik, Okey, jawapannya apa? Jawapannya yang pertama saya nak ucap tahniah dulu kerana awak suka yang berlainan jantina. Tahniah dulu. Normal lah tu. Normal. Okey. Saya nak sebut awak adalah manusia yang normal. Saya takut soalan tadi, Ustaz. Saya macam mana, Ustaz? Saya suka kawan sama jantina. Saya suka halil. Macam mana nak urus? Itu payah. Itu tak boleh jawab. Itu tak boleh jawab masalah ni. Itu kena kaunseling lain. Baik. Yang pertama tahniah. Yang kedua biasa ini adalah fitrah. Suka waktu-waktu di 15 tahun ni kata Imam Syafi'i waktu akil balik dah mula dah. So itu normal. Jawapannya adalah banyakkan berkawan dengan kawan-kawan yang fokus belajar. Oh, macam Khalil lah. Kalau kau banyak kawan dengan jiwang-jiwang, memang begitulah hasilnya. Jadi kebanyakan kawan dengan orang yang positif, suka aktiviti koko contoh. Ya, suka aktiviti suka relawan. Jadi tak ingat sangatlah mata air tu. Dia kena sibukkan diri. Dia kena sibukkan. So sibukkan diri dengan belajar. Kadang-kadang kita macam ayat skema sangat, sibukkan diri dengan beribadah skema sangat. Jadi banyakkan sibukkan dengan benda-benda yang bermanfaat supaya tak layan sangat hati. Sukan tu pun boleh juga. Sukan kan. Main muzik okey, Main Ustaz. muzik kan? Macam Ustaz juga ahli muzik. So sibukkan diri. Okey, baik. Clear ke? Jelas ke Fahrin? Jelas. Alhamdulillah. Okey. Soalan seterusnya. Tanya lagi, Ustaz. Tanya lagi. Nampak cuba dia orang banyak permintaan tu gayanya. Ini soalan hangat ni. Silakan Halil. Okey. Teruskan. Soalan berkenaan poin pertama yang Ustaz cakap tadi pasal menundukkan pandangan. Sebenarnya kita belajar di negara luar, contohnya Rusia ke negara-negara barat, dan kita selalu nampak orang memakai seluar pendek ataupun pakaian yang tidak menutup aurat. Adakah kita sentiasa perlu menundukkan pandangan, macam masa jalan pun kita sentiasa menundukkan pandangan supaya jaga ke? Macam mana Ustaz itu? Betul juga, Ustaz. Kita ajar-ajar je tunduk pandangan, tapi dia belajar kat Rusia, kat Moskow, ambil medik. Macam mana? Tundukkan pandangan, Ustaz, terlanggar tiang. Takkan nak tunduk je, jenuh lah. Jadi sebagai panduan kita boleh sebutkan kepada Halil. Saya doakan Halil menjadi doktor yang baik. Amin. Doktor yang berkualiti, yang akan berbakti kepada negara. Pergi Rusia, balik Malaysia balik. Bukan pergi Rusia, kerja kat Rusia. Ni tak. Contoh. Jadi balik berbakti kepada negara. Contoh dekat sana Halil, tengok kawan-kawan dia, Mak Saleh, Minah Saleh. Baju ketat, seluar singkat-singkat, skirt. Adakah dia kena ni? Pelik pula kawan-kawan ni tengok. Jadi yang pertama sebenarnya, apa pun kita, macam contoh saya nak ambil perumpamaan Dai Aiman. Ikan duduk di laut puluh tahun air masin. Tidak juga dia masin. Tapi bila dia mati, letak garam sekejap je, jemur 2 minggu. Jadi ikan masin. Apa maksudnya? Di mana pun kita berada, di mana pun kita duduk dan belajar, apa pun keadaannya, ilmu tu yang menjadi pendinding kita. Tak cepat terpengaruh lah. Tak cepat terpengaruh. Ya. Jadi Halil, pesanan dan ingatan kepada Halil, nanti dah pergi Rusia, ya, ada kawan kau Minah Saleh ajak apa-apa. Tak nak, saya takut Allah. Ini masuk dekat akhirat nanti termasuk 7 golongan. Baik. Okey, jelas ke Halil? Yang pertama, kesimpulannya ilmu yang ada tu yang insya-Allah akan menjadi pendinding. Tak pun tukar lah, Ustaz. Kata menundukkan pandangan, Ustaz, pandang atas. Jangan tengok lagi.
Takut orang tengok lain macam budak ni. Okey Ustaz, soalan seterusnya. Okey, siapa nak tanya lagi? Silakan. Okey, dia. Ustaz. Okey, soalan saya. Ada kawan saya pernah cerita, ada orang nak kenal dengan dia, tapi suruh ambil gambar. Mula-mula suruh pakai tudung singkat sikit. Lepas tu tak pakai tudung. Kuat sikit dia. Lebih teruk dari tu, malu nak cakap. Apa patut dia buat Ustaz? Okey. Boleh ulang sekali lagi, dia. Dekatkan sikit dengan mikrofon. Right. Sikit lagi. Tak dengar Baru dengar sikit. Okey. Alright. Ada kawan saya pernah cerita ada orang nak kenal dengan dia. Okey. Tapi suruh ambil gambar mula-mula. Suruh pakai tudung singkat. Oh. Tak pakai tudung. Lepas tu yang lebih teruk dari tu, Okey, saya malu. tak. Apa patut dia buat Ustaz? Dengar Aiman. Saya tak apa jelas lah. Okey, saya dengar soalan tu. Okey, apa dia Ustaz? Dia tanya ada kawan dia, cerita kat dia. Kawan tu orang tu nak berkenalan. WhatsApp. Mula-mula dia suruh ambil gambar. Kawan tu tudung labu. Okey. Kawan orang nak berkenalan tu cakap, boleh tak ambil gambar tudung kecil sikit? Oh. Kawan dia pun bagilah, dah suka kan. Lepas tu dia permintaan sekali lagi lelaki tu, boleh tak hantar gambar tak pakai tudung? Sudah. Soalan dia tu, macam mana nak handle? Macam mana nak handle? Jadi kalau saya block terus. Block terus. Block okey, block. So, boleh ke Ustaz? Kalau Dayang Aiman kata block pun okey. Yang pertama kena block dulu. Yang kedua boleh report polis. Boleh report polis? Boleh. Dalam satu undang-undang, ini adalah antara amang seksual di media sosial. Sebagai contoh juga, kalau dekat media sosial ni, siapa-siapa yang membuat serangan atau komen, contohlah Aiman, tiba-tiba ada orang komen, tahu perempuan mana contoh. Ya. Dari Aiman, saya begitu bernafsu tengok awak. Dari Aiman pun boleh juga melaporkan kepada SKMM dan PDRM. Okey. So kita ada akta yang mengawal dan melindungi kita. Bagus soalan dia tu. Okey. Kita buka. Siapa lagi nak tanya? Silakan. Siapa tu? Amani. Kakak saya pernah cerita. Kadang dia kerja dekat office, dia seorang perempuan, yang lain semua lelaki. Macam mana tu? Okey tak suasana tu? Macam mana Aiman? Tu Ustaz. Adakah dia masuk kategori menjaga kehormatan atau tidak menjaga? Macam mana Aiman? Saya rasa paling tidak dia kena ada teman juga tu Ustaz. Kalau seorang-seorang tu bahaya. Mungkin kita rasa kalau logiknya mesti kakak dia tidak akan kerja lama kat situ. Kalau dia masuk-masuk tahu dia seorang je perempuan. Ya. Dia seorang perempuan, 9 orang lelaki. Tak logik. Tak logik. Jadi yang pertama, sebab kita nak kerja, kita kena tahu suasana. Kita mungkin sebelum masuk kerja mungkin boleh tanya, sini berapa orang pekerja? Sini berapa orang lelaki, berapa orang perempuan? Kemudian kalau rasa tak selamat, boleh letak jawatan atau cari tempat kerja lain. Tapi saya rasa Ustaz, ini peranan majikan lah Ustaz. Betul. Yang pertama kita lah save diri sendiri. Majikan, betul Aiman. Maknanya majikan ni kenalah tengok prihatin lah kan. Kebajikan dan keselamatan. Buat apa kita cari rezeki tapi ancaman berlaku. Betul. Bagus soalan ni. Soalan ni yang saya kira boleh jadi panduan kepada siapa yang dengar. Macam di Saudi Ustaz saya dengar radio pagi tadi. Dia kata kalau di Saudi mereka ni asing. Sekolah pun asing, perempuan saja. Kalau pejabat perempuan saja, lelaki saja. Kalau di mana-mana Ustaz kebiasaannya, kalau restoran pun kan lelaki saja, perempuan saja. Ini satu benda yang bagus Ustaz Melindungi. Okey, baik Ustaz. Baik soalan tu. Kita nak raikan lagi? Raikan lagi soalan. Siapa ada soalan? Imtiaz ada soalan? Semua soalan hangat-hangat. Ini soalan-soalan netizen. Silakan. Okey, silakan Imtiaz. Ni contoh tau Ustaz. Kalau saya dah besar nanti Ustaz, saya suka kat lelaki tu and dia ada ciri idaman jadi suami saya. Jap. Cuba dekatkan sikit mic tu, tak berapa dengar. Hello? Okey. Bagus. Ni contoh tau Ustaz. Kalau saya dah besar nanti, saya suka kat lelaki tu and dia ciri idaman jadi suami saya. Saya sebagai perempuan malulah pula nak Okey. Lamar dia. Tapi kalau saya lamar dia, ni kira jaga kehormatan tak? Kalau lelaki dia sebut gentle. Kalau perempuan ni macam mana? Aiman ada pengalaman lalu isteri yang takdim ke? Tapi Ustaz, kalau dalam keadaan macam ni Ustaz, kalau lelaki tu dah macam Ustaz, saya rasa apa salahnya
nak dapat stok-stok lelaki macam ni bukan sedang tau. Tapi tak ada masalah. Dalam Islam dia ajar macam mana Ustaz? Kena guna perantara Ustaz. Betul. Dia kalau kadang-kadang ada juga kawan-kawan saya dulu. Saya ada satu kawan lelaki. Dia suka kat kawan saya seorang lagi perempuan. Malu dia level maharaja. Saya sendiri yang cakap dengan dia. Tapi kita buat yang ni lah. Saya cakap dengan dia, masa tu pick up line belum ada lagi. Tapi saya pun, yelah dia malu. Malu dia level dia ni. Jadi saya cakap, okey, cuba jadi ada kawan saya bagi cadangan dia, ni ada kereta kebal mainan. Aku cakap bagi dekat dia, bagi kat perempuan tu. Dia cakap, nah ni mainan untuk anak-anak kita nanti. Oh level dia. Tahu tak sekarang dah jadi suami isteri dah, duduk mengajar dekat Sarawak. Tapi kereta kebal Ustaz? Kereta kebal. Bagilah nak patung ke lah. Okey, baik. Bagi kereta kebal pula. Cerita tentang tadi tu, dia seorang perempuan. Okey. Dan dia nak suka kat lelaki tu kan, macam ada ciri-ciri idaman dia dan ayah dia mungkin. Okey. Kalau elakkan untuk direct terus. Yang kedua, yang pertamanya, paling utamanya melalui perantara lah. Kalau kena reject, tidaklah begitu tebal sangat, begitu terhiris di hati. Tak apa kakak kita ke abang kita kan. Tapi soalan ni bagus. Bukan untuk sekarang, tapi soalan ni bagus untuk panduan. Okey, baik Ustaz. Soalan yang bagus yang diberikan oleh bagus. Soalan yang bagus. Okey, Nurin ada soalan? Ada Ustaz. Semangat. Okey, silakan Nurin. Soalan dia macam ni, kakak saya dia selalu balik kerja lambat. Lepas tu dia kena balik kerja naik Grab. Itu kira berdua-dua tak Ustaz dengan pemandu Grab lelaki tu? Betul juga lah. Macam mana Man? Tu kira menjaga kehormatan ke tidak? Alamak. Contohnya dia booking Grab kan. Tiba-tiba sampai seorang lelaki dah pukul 11 malam. Tak nak saya nak perempuan. Sampai subuh tak ada orang datang lah. Betul. Jadi macam mana? Macam mana? Saya tak pastilah Ustaz. Tapi pandangan saya lah Ustaz. Tapi benda ni mungkin kita boleh bincangkan di pihak atasan. Betul. Kita boleh tanya mufti dan sebagainya macam mana hukumnya. Tapi first kali saya tengok kalau perkhidmatan e-hailing ni kan, mereka ada data-data mereka. Betul. Ada data-data mereka dan juga dan yang paling penting Ustaz, saya rasa mungkin dia kena maklum dulu pada keluarga dia. Sebelum dia naik kereta tu kan. Ni dah naik kereta ni. Dan sekarang ni kan dah ada, kita boleh trace lah dia ada kat mana ni. Pemandunya siapa. Tiba-tiba kereta dia berhenti Ustaz. Ada problem. Okay. Tapi sebelum boleh Ustaz, kalau ada driver perempuan tu, kita ambil driver perempuan lah Ustaz kan. Tapi ada ke? Saya tak pernah jumpa lah. Saya pun tak pernah jumpa. Baik, tapi kalau berbalik kepada soalan Nurin tu, soalan sangat bagus. Dalam kita cerita tentang menjaga kehormatan. Booking, contohlah perempuan. Booking, tengok waktu dah 11 malam pula. Driver itu je ada. Jadi dalam Islam dia ada kita panggil kurang risiko, lebih manfaat. Kurang fasad, kurang kerosakan, lebih manfaat. Jadi kita boleh guna. Tapi sebenarnya itu satulah. Jadi hukumnya bolehlah dalam keadaan darurat macam tu boleh. Tapi sebenarnya kita juga dilindungi oleh yang Aiman sebut tadi tu. Kita dah ada data kereta apa, nombor plate apa, nama dia siapa. Itu secure bagi kita. Tapi masalahnya hari-hari pula daruratnya tu Ustaz. Jadi yang penting kalau kita kena plan lah Ustaz kan. Betul, rancang. Tapi saya rasa soalan tadi tu lebih kepada macam masa tu dia OT mungkin. Kerja lebih masa. Kan? Jadi nak LRT pun mungkin dah tak ada. So rancang kerja, elakkan risiko dan patuhi SOP syar'i yang mungkin. Ustaz, saya nak tanya satu soalan cepu mas. Kalau Ustaz tak jadi Ustaz jadi apa? Tak tahulah. Dulu saya nak jadi bomber tapi mak saya tak bagi. Tak Ustaz. Kalau tak jadi Ustaz jadi artis. Sebab kalau tengok muka Ustaz dia macam artis pun ada. Okey. Nak dengar tak Ustaz menyanyi lepas ni? Nak tak murid-murid? Nak? Dia nak lah Ustaz. Boleh ke? Boleh Okey. Kalau nak kena tunggu sehingga ke akhiran rancangan. Kita berehat seketika. Kembali semula dalam Teroka Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Dulu Ustaz, ada setengah orang ni dia tak suka pada orang yang pakai pudar, tudung labur dan sebagainya. Tapi hikmah daripada tu Ustaz, sekarang ni semua orang kena pakai pudar. Macam warna ada. Macam warna ada. Okey baik Ustaz, kita nak buat aktiviti sikit. Baik. Apa aktiviti tu Ustaz? Okey, kembali kepada tajuk kita yang penting ni, menjaga kehormatan, menjaga apa juga tindakan yang akan menyelamatkan harga diri dan maruah kita. Baik, di tangan saya ni adalah air botol. Saya nak cerita tentang pengalaman orang yang pernah saya temu bual menjadi mangsa. Dia kata satu hari tu dia
dia macam ada kat drama tapi sebenarnya ada di dunia realiti. Ya, iaitu ada orang bagi dia, sebenarnya dia kawan terdekat juga. Ya, bagi air. Lepas dia minum air tu dia rasa ngantuk, tak sedar. Yang dia sedar dia tidaklah tak pakai baju tak. Tapi sesuatu berlaku pada dia, dan ini pesanan kepada diri saya, Ayah Aiman juga, ada kita semua untuk menjaga harga diri. Antaranya kalau ada orang hidang air kat kita, nampak macam bahaya je kan. Air tu adalah satu je daripada kita. Elakkan untuk minum. Tapi kalau ada banyak, kita boleh pilih mana-mana. InsyaAllah lah lebih selamat. Tapi kalau ada air satu, contoh air pula dah buka kan, cek semak dulu dah buka ke belum. Takut-takut dia letak apa-apa. Tapi kalau dia lemah, pilih mana satu, insya-Allah selamatlah. Jadi khususnya perempuan, lelaki tak apalah. Lelaki bukan tak apa, lelaki ni dia kurang sikit risiko, perempuan lebih risiko. Sama juga macam air kotak. Air kotak tu nampak macam elok, tapi macam kita pernah tengok pendedahan dekat Facebook sebelum ni. Dia buka pelepat pelipat tepi tu. Dia cucuk. Letak cecair yang memabukkan atau pitamkan, pelali pun boleh jadi. Jadi pesanan kepada pelajar-pelajar di rumah, pelajar-pelajar di yang sedang menonton, ibu bapa ya yang ada anak, ni kita kerisauan bersama, elakkan ambil air yang orang hidang khas untuk kita. Kalau kita kenal dan kita percaya, itu lainnya. Tapi elakkan risiko. Tapi kalau dia bagi pilih mana-mana, itu insya-Allah lebih selamat. Ustaz, kat rumah Ustaz ada siapa wanita yang Ustaz sayangi? Kat rumah saya ada isteri saya. Isteri? Okey Ustaz. Macam saya Ustaz, saya ada isteri dan juga anak Ustaz yang kita sayangi. Betul. Maknanya wanita-wanita yang ada kat rumah yang kita sayangi ni kita kena hargai, betul Ustaz? Betul. Baik. Dan kita nak minta rumusan dari murid kita Ustaz. Kita nak minta siapa tu? Okey, kita minta Halil mungkin sedikit rumusan apa yang dapat hari ini. Pendek saja. Apa yang saya dapat daripada pelajaran hari ini adalah kita sebagai Islam yang mengikut agama kita perlu menjaga kehormatan diri walaupun di mana-mana tempat, sama ada di negara kita ataupun kita merantau. Sebab bila kehormatan diri ni dia macam satu mahkota diri. Bila kita dah dapat balik kehormatan diri, aku rasa kita ni sebagai tidak suci, kita macam bila sesuatu yang tidak baik berlaku kepada kita. Okey. Terima kasih Alif. Terima kasih. Dia, kita persilakan dia. Okey. Dia macam ada nak sebut je tu konklusi kita hari ni. Dekatkan sikit mic duduk. Okey, silakan. Dengar tak? Dengar tak Ustaz? Cakap. Okey, teruskan. Alright, kesimpulannya daripada pelajaran hari ini, saya rasa kita sebagai perempuan kena jaga maruah diri lah. Okey. Wow, betul. Tapi saya ada satu lagu special untuk dia. Tapi bukan saya nyanyikan lah. Saya nak Ustaz yang nyanyikan. Bagi menghargai wanita ni. Sebab biasanya Ustaz, bila kita sebut kehormatan diri ni, biasanya wanita. Yang macam belakang tu, gadis dinodai, kenalan baru media sosial. Biasa wanita yang dinodai. Tapi Ustaz, kita nak hargai wanita. Apa kata Ustaz, kita nak minta Ustaz belanja sikit lagu. Okey, jom. Okey Ustaz, kita ke sini. Alright. Lagu apa Ustaz? Kita nak nyanyi lagu apa Iman? Kita nak nyanyi lagu wanita. Kita menghargai wanita-wanita di Malaysia. Kita nyanyi lagu intim. Yes. Okey Ustaz. Ustaz mula dulu Ustaz. Okey, part mana tu Iman? Part chorus lah. Okey. Didiklah wanita. Bukan. Sorry. Tinggi sangat tu. Tinggi sangat Ustaz. Tercipta engkau. Bukan. Part mana Ustaz? Lupa. Okey, sorry Iman. Okey. Mana mungkin lahirnya bayangan yang lurus elok jika datangnya dari kayu yang bengkok. Begitulah peribadi yang dibentuk. Didiklah wanita dengan keimanan, bukannya harta ataupun pujian. Kelak tidak derita, berharap pada yang binasa.
Okey, boleh jemput kami buat show lah. Kami kumpulan Out Team. Okey, Ustaz, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Mahmud. Terima kasih Hari Aiman. kita jumpa lagi Ustaz. Jumpa lagi. Lepas ni Ustaz kita kena bawa drum, gitar semualah. Sebab kita nak buat show sekali. Baik, dah kita nak ucapkan terima kasih kepada murid-murid kita dari segi kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM